everyone, so welcome back to my channel. Okay, so untuk video kali ni I nak buat book review tentang satu buku yang I pun habis baca macam mana I janjikan dalam video sebelum ni. So this is the video lah. So the book tajuk buku tu adalah Solusi Stress daripada Dr. Rozan Nizam Zakaria. Dalam buku ni, mana daripada topik pun, tajuk pun korang dah tahu dah apa buku ni, what this book is about. Okay, basically synopsis dia adalah menceritakan kenapa topik ni diketengahkan sebab macam kita as manusia dengan stres tu dah tak boleh dipisahkan. So dia macam sebatil lah, kita hidup kita tanpa stres ni kira macam hamba lah. So kita tahu stres tu adalah satu masalah. So dengan masalah tu perlu ada solusi, setiap masalah ada solusi. So dalam buku ni diberikan diberikan bukan saja tips berkenaan dengan stres itu sendiri, tapi juga diberikan tips cara menyelesaikan stres dan juga untuk mengatur hidup kita dengan lebih efektif, dan juga untuk teknik lain untuk mengawal emosi, mengawal stres dan overthinking. Ada juga solusi untuk burnout dan banyak lagi lah dalam buku ni yang dikupaskan. It is very recommended. I really recommend you guys to buy this. After all, macam yang cakap tadi kan, hidup kita dengan stress macam dah sebati. It's impossible untuk kita pisahkan dua-dua tu. Okay? It's nice to have something as a guideline ataupun buku manual tentang perkara itu, iaitu stress. So macam ibaratkan you nak belajar masak, you ada buku memasak, resipi memasak. You nak memandu, you ada buku manual memandu macam tu. So ini untuk stress, khas untuk stress macam tu lah. Tapi satu benda, macam setiap buku manual tu, tak kisahlah buku apa pun, kalau you just simply baca teori, you tak praktikkan, macam tak ada guna lah. So walaupun you dah tahu ilmu daripada buku ni secara teori, you kena apply ke dalam hidup you, baru you dapat keberkesanan dia, you nampak keberkesanan dia and hasil dia dari situ. Begitu. Okay, so buku ni you dah tahu author dia, ada 256 muka surat, dan dalam buku ni cara penyampaiannya adalah secara question and answer, Q&A. So macam dalam buku ni dikumpulkan semua soalan-soalan yang common daripada orang di sekeliling dan dijawab sendiri daripada Dr. Rozan Nizam. And I rasa kebanyakan soalan tu macam selalu je yang dengar and common lah, and kadang-kadang mungkin kita pun sendiri ada tertanya-tanya. So it's nice to have a book yang memang ada compilation of the questions to answer our questions. Dalam buku ni macam I tak ada quote lah, tak ada banyak quote yang I nak sampaikan atau nak kongsikan, lebih kepada macam teknik-teknik yang disertakan dalam buku ni berkaitan dengan macam mana nak kawal emosi, stres, so semua orang boleh aplikasi. Tapi setakat itu je bambu kongsi. Okay, kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang kena beli. Okay, sebab buku ni sangat-sangat worth it. So I akan I'll leave the link to buy this book if you guys are interested below this video on the description box as usual. Okay, okay, selain daripada Q&A, macam the format for this book, cara penerangan juga I suka sangat-sangat simple. So easy untuk umum membaca dan memahami tentang kesihatan mental. Buku ni yang suka approach-nya tidak meletakkan tembok antara sains ataupun medical dengannya Islam. Okay, di dalam buku ni digabungkan kedua-duanya, menunjukkan bahawa ia berkait dan perlu dikaitkan. Okay, macam ada kepincangan lah kalau kita cuba untuk memisahkan antara sains atau medical dengannya Islam itu sendiri. So dalam buku ni di-approach daripada bukti-bukti kajian sains yang telah dibuat, disertakan juga citation reference yang diperolehi daripada yang diorang peroleh. Okay, so maksudnya korang boleh sendiri search reference tu untuk baca sendiri artikel yang telah dimasukkan dalam ni. Lepas tu dimasukkan juga hadis dan ayat yang berkaitan dengan topik yang dibincangkan dalam buku ni. Lepas tu ada juga disertakan anatomi macam sedikit lah, ada penerangan sains medical di situ. So macam menarik and sangat-sangat padat, tapi dalam masa yang sama is very simple dan tidak macam terlampau panjang berjela sangat untuk difahami oleh pihak umum. Macam tu. Dalam buku ni, so macam kiranya dibuktikan kat situ lah apa yang ada dalam sains ni dah lama dah ada dalam Islam, dan boleh dibuktikan daripada hadis-hadis, daripada ayat-ayat macam tu. Dekat pengakhiran bab dalam buku ni ada dua section, iaitu refleksi dan juga nota. So dua-dua ni adalah untuk diri kita sendiri renungkan, dan macam dekat contohlah refleksi tu ada arahan. Okay, cuba buat macam ni. Apa awak bila last time awak rasa stres, senaraikan. So dalam ni korang boleh senaraikan dekat bahagian nota atau refleksi section tu untuk try sendiri macam tu. Kemudian dimasukkan juga analogi untuk lebih kita faham benda-benda macam tu. Kalau macam terlampau kompleks sangat bagi kita boleh lebih memahami dengan analogi yang disertakan. Begitulah. So macam mungkin korang tidak tahu, tapi macam Ain sangat suka benda-benda yang diterangkan dan disertakan sekali analogi untuk lebih memahami, supaya kita rasa macam lagi dekat dengan penerangan tu. So this book, apa yang belajar dalam buku ni, okay, first ada 14 bab dalam buku ni. Ain tak boleh kupas semuanya, but I can share with you a few lah, especially bab-bab teknik yang dikongsikan, macam mana cara mengawal stres, emosi, dan banyak teknik lah yang disenaraikan. The starter of this book dimulakan dengan satu structure yang di-highlightkan dalam buku ni,
iaitu namanya amygdala. Amygdala ni adalah satu structure yang ada dalam otak kita. So for information, dalam otak kita ni ada pembahagian dia sendiri, dan amygdala ni adalah salah satu structure yang terletak di bahagian temporal area. Temporal area tu macam dalam gambar ni, dia berdekatan dengan, dia macam bersebelahan dengan kita punya telinga lah, macam tu. So, amygdala ni bertugas dalam limbic system. Limbic system tu apa? Limbic system tu adalah sistem emosi. So dari situlah munculnya macam mana kita boleh rasa gembira, rasa sedih, rasa kecewa, rasa marah. Dan berdasarkan buku tu ada fakta yang ada satu fakta, iaitu struktur amygdala ni lebih besar di dalam kaum lelaki daripada berbanding dengan wanita. So kalau ada gangguan pada amygdala, boleh menyebabkan antara yang disenaraikan PTSD, anxiety, bipolar. Kalau ada kerosakan pada amygdala, boleh menyebabkan, I'm not sure how to pronounce this, but you guys can search this on Google. Okay, ada satu penyakit ni yang menyebabkan pesakit tu tidak berasa takut, yang namanya Clauser-Bucy syndrome. Amygdala ni macam biasalah, macam kita hari-hari yang normal, berfungsi secara normal sepatutnya, tetapi kalau dalam keadaan tertekan, amygdala ni boleh di-hijack. So fenomena yang namanya amygdala hijack, yang mana waktu tertekan kita akan bertindak mengikut emosi, tidak rasional, dan tindakan kita itu bertindak impulsif. So macam fenomena yang dikatakan adalah amygdala hijack. Sepatutnya kita bertindak rasional dengan bantuan frontal cortex, tapi disebabkan kita dalam keadaan tertekan, jadi kita punya tindak balas ataupun kita punya reaction, kita punya respon, kita punya kelakuan dipengaruhi oleh emosi itu sendiri. Lepas tu ada juga anatomi lain yang diterangkan, macam dalam otak kita ni ada sistem nervous system ni ada banyak cabang lah. Salah satunya bahagian nervous system, central nervous system ni ada 3 tingkat. Yang the first one secara kasar saya cakap 3 tingkat. Bawah sekali ada brainstem, dia bahagian tengah limbic area, and then dekat atas sekali cerebral cortex atas sekali. Dikatakan kalau macam once kita beremosi, kita stress, dia akan affect dia boleh affect tiga-tiga. So that's why macam contoh brainstem ni dia mengawal bahagian kita punya pernafasan. Lepas tu bahagian limbik tadi bahagian emosi. Kalau bahagian cerebral cortex tu macam salah satunya keputusan, kognitif, kelakuan, tingkah laku, dan banyak lagi lah function dia. Tapi itu adalah contoh untuk korang faham. So nak dikatakan sini, kenapa dia tunjukkan anatomi tu, sebab nak dikatakan ibarat kalau kebakaran lah, dibayangkan satu rumah tingkat, kalau ada kebakaran kat bawah, mesti dia akan menyebab efekkan kat bahagian atas juga. So macam tu lah contoh dalam situasi kita tertekan, satu tingkat yang affected akan menyebabkan tingkat-tingkat lain pun turut affected. So contoh dalam keadaan kita stres ataupun kita marah, lepas tu kita punya pernafasan akan turun naik tidak tentu. Lepas tu dalam masa sama kita tidak berfikir rasional. So itu dah melibatkan bahagian cerebral cortex tadi, bahagian pernafasan, bahagian limbik, bahagian brainstem. Lepas tu of course limbik system kita akan affected juga. Kita akan beremosi, tidak sabar, nangis ke apa ke, macam tu lah. Dan dikatakan tiga-tiga ni saling berkait, macam tu. Lepas tu dikatakan juga macam kesihatan kita manusia ni, kalau nak kira menyeluruh dan komplit tu kena kira 3 perkara, iaitu physical, mental dan juga emosi. Tak boleh just simply consider physical saja. Bila kesihatan mental terganggu, ia akan menyebabkan kesihatan emosi pun terganggu, kesihatan fizikal pun terganggu. Just because physical kita boleh nampak, tahu maksud lagi dua ni tak penting. Itulah you bayangkan you tengah stress, of course lah you punya physical akan affected, sebab you mungkin akan tak ada selera makan, atau mungkin disebabkan tu you lagi banyak makan. Boleh jadi macam tu. Lepas tu kalau dari segi emosi, you akan terganggu, asyik sedih ke, asyik murung ke. Lepas tu dari segi mental, you tak dapat fikir dengan baik, you berfikiran negatif dan sebagainya. Kan kat situ dah nampak perkaitan dia fizikal, emosi dan juga mental. Di sini dia tekankan juga yang gila atau tidak waras itu tidak sinonim sama sekali dengan perkataan mental tidak sihat. Untuk kita diagnosis sesuatu penyakit itu perlukan lebih spesifik caranya, daripada segi faktor dan segi simptom dia. Tak boleh just simply kita generalize, kalau kesihatan mental ni kalau terganggu mesti gila. Tak. Okay, banyak bergantung kepada dia, kita kena go deep more. That's why kita tidak galakkan untuk self diagnosis, kita kena pergi jumpa doktor. Dan tak semestinya bila kita cakap pasal kesihatan mental ni terganggu gila. Okay, ada orang kesihatan mental terganggu ni disebabkan stres, so dia just simply mungkin perlukan counselling sahaja. Mungkin bila dia berjumpa dengan doktor, dia perlukan ubat sedikit. Dia bergantung lah, tapi bukan gila. Kita tak boleh sinonimkan. Buang stigma negatif tu buang, untuk membantu orang sekeliling kita. Kalau ada masalah kesihatan mental, bantu diorang untuk memberikan diorang ruang, memberanikan diri ke hadapan untuk meminta bantuan kepada pakar. Kita jangan stigma kita negatif. Bila stigma kita negatif, orang sekeliling kita yang dalam masalah, diorang tak berani untuk ke depan, dan benda tu akan just memudaratkan diri dan memakan diri diorang. Kita as orang sekeliling sepatutnya support dan encourage diorang untuk pergi ke pakar. Macam mana kalau orang tu kita nampak sakit fizikal, patah kaki ke apa, of course kita akan suruh diorang pergi ke hospital. Kita tak akan macam suruh diorang berdiam diri ke, sebab kita tahu benda tu akan memudaratkan. Stress, anxiety dengan depresi lain. Stress ni akan menyebabkan perubahan diri kita lah. Tapi kalau macam
Anxiety dengan depress ni adalah lebih kepada gejala sesuatu masalah kesihatan mental, macam tu, ataupun gejala atau simptom lah maksudnya. Kemudian stres ni macam ada yang baik, stres baik, ada juga stres yang toksik. Macam mana nak tahu stres baik ni berjangka pendek. Mungkin dia jangka pendek membantu kita untuk menjadi lebih baik dan membantu untuk kita membina ketahanan psikologi. Tetapi kalau yang stres toksik ni macam mana, dia berpanjangan, membuatkan kita pendam rasa macam tu, trauma, dan juga berulang-ulang dan tidak diuruskan dengan baik. Kemudian kalau ada satu juga diceritakan tentang kesan-kesan stres berpanjangan tu macam mana. Salah satu dia, ada satu stres hormon iaitu kortisol akan tinggi. Bila kortisol tinggi, dia akan menyebabkan daya tahan badan kita rendah. So bila daya tahan kita rendah, kita akan mudah dapat sakit, kita mudah dijangkiti. Itu salah satu efek daripada kortisol yang tinggi. Lepas tu kortisol yang tinggi ni juga akan menyebabkan badan kita tidak sensitif dengan insulin. Insulin ni apa? Macam rasanya korang pernah dengar insulin ni membantu untuk mengawal kita punya kadar gula dalam badan. So bila insulin ni tidak sensitif, dia tidak boleh bantu, dia tidak akan function dengan normal lah. So bila dia tak function dengan normal, darah kadar gula dalam badan kita ni akan berkumpul dan tidak digunakan dalam badan. So bila dia berkumpul, dia akan menyebabkan kadar gula kita tinggi dan akan menyebabkan lebih banyak masalah lah, mungkin diabetes dan banyak lagi. Tu selain daripada kortisol tinggi, dia akan menyebabkan adrenalin tinggi bila kita stres. Bila adrenalin tinggi, dia akan menyebabkan kita punya blood pressure tinggi. Dekat situ pun salah satu masalah lagi. Lepas tu itulah salah satu kesan berpanjangan. So nak ditekankan macam ada buruknya dan boleh menjadi, it can get worse kalau kita tak buat apa-apa dengan stres ni. Lepas tu ada juga dibicarakan tentang burnout ataupun dalam bahasa Melayu lesu upaya. Yang mana maksudnya adalah bila mana kita rasa tak bertenaga, kita rasa emosi fikiran kita negatif dan juga prestasi kita menurun. Itu adalah salah satu gejala burnout lah. And then kesannya boleh jadi buruk. Salah satunya boleh menyebabkan bukan kita saja, bukan efek kita saja, tapi orang di sekeliling kita. Sebab bila kita burn out, benda tu akan secara tidak langsung efek cara kita layan orang di sekeliling kita. Mungkin macam kita annoyed dekat benda lain, tapi kita macam melampiaskan, macam melepaskan benda tu dekat orang di sekeliling. Macam tu lah cara kita treat diorang mungkin tidak normal sebab kita sendiri macam penat dan sebagainya kan. Diberikan juga perkongsian faktor-faktor macam mana burnout ni boleh jadi. Salah satunya stres berterusan, tuntutan yang melampau dari orang lain ke kita ataupun daripada diri kita kepada diri kita sendiri, kurang penghargaan, kurang bersyukur, personality yang mudah risau, macam overthink lah, and then obses dengan kesempurnaan. Faktor yang lain adalah mudah terkesannya kritikan, maksudnya mudah terasa lah bila orang tegur kita sikit ke ataupun bila sesuatu berlaku luar jangkaan kita. Lepas tu diberikan juga solusi daripada burnout tu, iaitu first kita kena pasti yang kita memang tengah burnout. Lepas tu minta bantuan ataupun cari bantuan. Lepas tu kita kena sediakan satu ruang untuk kita me time ataupun self care. Okay?